memandangkan tahun 2020 tidak lama lagi. Maknanya lebih kurang 5 tahun. Saya mula menjadi saksi sama ada wawasan 2020 ini boleh tercapai ataupun tidak. Sebabnya cabaran pertama yang disebut tadi, membina bangsa Malaysia, adalah salah satu daripada matlamat wawasan 2020. Matlamat ini jelaslah begitu mulia dan begitu baik sekali untuk membina satu bangsa Malaysia. Tetapi kebelakangan ini, dalam masa 2-3 tahun ini kebelakangan ini, kaum di Malaysia sekarang ini bertelagah. Bukan sahaja menyentuh perkara-perkara yang sebelum ini kita tahu perdebatan mengenai dengan hak pengkongsian ekonomi, dasar-dasar pendidikan yang boleh membawa integrasi nasional. Tetapi sekarang ini juga menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi, bagaimana boleh kita membentuk dan membina bangsa Malaysia berasaskan kepada perkembangan mutakhir? Yang saya lihat keadaannya lebih buruk daripada dulu. Apa dia maksud membina bangsa Malaysia? Membina bangsa Malaysia yang pertamanya ialah bangsa Malaysia yang bersatu padu. Bangsa Malaysia yang hormat menghormati di antara satu sama lain. Yang berasaskan kepada perlembagaan dan prinsip-prinsip rukun negara. Bangsa Malaysia yang berilmu. Bangsa Malaysia yang ada jati diri. Bangsa Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme. Tetapi kita tengok mutakhir ini akibat daripada perubahan landscape politik negara kita selepas pilihan raya ke-12, selepas pilihan raya ke-13, kita lihat boleh dikatakan segala sendi ataupun tiang seri negara sudah mula dipertikaikan. Sehingga dulu kita tidak pernah lihat bangsa Malaysia memburuk negara sendiri, termasuk di luar negara. Dulu kalau ada pun sekali-sekala pelajar-pelajar tunjuk perasaan, tapi bukanlah perkara yang luar biasa. Tapi sekarang ini kita tengok memburukkan negara Malaysia, sama ada dalam negeri sendiri, dalam negara kita, di luar negara juga menjadi budaya biasa lah bagi setengah-setengah pihak. Jadi ini membuktikan bahawasanya kalau nak kita mahu membina bangsa Malaysia pada tahun 2020, saya kata sanksi tadi sebab perkara-perkara yang sedang berlaku dalam negara sekarang ini. Jadi apa yang berlaku sekarang ini jelas. Apabila berlaku perpecahan, pertelikahan dengan agama, yang kita lihat melalui, bukan sahaja melalui Facebook, dalam blog, dalam media sosial, malah ceramah-ceramah perhimpunan-perhimpunan yang dibuat jelas tidak menunjukkan satu trend ke arah untuk membina satu bangsa Malaysia. Jadi itu pandangan peribadi saya. Saya mengatakan demikian sebab tadi saya dah sebut dah di antara ciri-ciri bangsa Malaysia ialah untuk matlamat yang saya sebutkan tadi. Tapi perkembangan sekarang bukan sahaja tidak akan tercapai matlamat membina bangsa Malaysia, saya memang takut negara kita pun akan jadi hancur. Melihat kepada ancaman dalam, ancaman luar. Jadi semua ini ada kaitan dengan membina bangsa Malaysia. Ya, ancaman-ancaman berlaku kita lihat isu-isu yang berkaitan dengan agama. Kita tengok tak? Jadi Islam agama persekutuan.
Kemudian Islam sebagai agama persekutuan diserang. Bermula dengan pihak Kristian berhajat untuk menggunakan nama Allah bagi orang Kristian dan ditentang oleh orang Islam. Dan ini tidak patut berlaku. Kemudian lain-lain perkara kita lihat penghinaan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam media sosial, dalam Facebook yang menggunakan nama samaran. Kemudian kita tengok malah ada pihak yang menuduh JAKIM, sebuah institusi kerajaan yang berjaga hak ehwal Islam, yang menyediakan khutbah-khutbah Jumaat pun diserang oleh pihak-pihak tertentu. Mengatakan khutbah-khutbah ini melahirkan ekstremis dan sebagainya. Dan mempersoalkan azan, mempersoalkan peruntukan agama untuk masjid. Jadi, perkara-perkara ini dibangkit mungkin untuk tujuan agenda politik setengah-setengah pihak, tetapi membuatkan umat Islam marah. Jadi ada tindak balas. Bila ada tindak balas, berlakulah kerenganan. Jadi semua perkara ini sudah pun termaktub dalam perlembagaan. Islam agama persekutuan tidak boleh dipersoalkan lagi. Dan dulu yang Muhammadiyah Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong adalah lambang perpaduan dan prinsip-prinsip amalan dan trust kehidupan kita ialah kepada rukun negara. Tapi semua ini sekarang ini sudah tidak dipeduli lagi. Jadi ini di antara contoh. Begitu juga contoh-contoh lain. Saya lihat dari segi isu pendidikan. Isu pendidikan kita tahu untuk membina bangsa Malaysia, dia mesti bermula dengan sistem pendidikan yang boleh membawa kepada integrasi nasional. Ini yang saya maksudkan isu-isu pendidikan. Tapi di negara kita lihat kita ada dua sistem pendidikan. Satu sistem pendidikan menggunakan aliran bahasa kebangsaan, satu lagi menggunakan bahasa ibunda yang jauh menyimpang daripada matlamat ke arah membina satu Malaysia. Dan ini sudah lama diperdebatkan sampai sekarang. Bukan saja tidak ada titik pertemuan, malah makin melebar. Sekolah-sekolah ataupun universiti yang tidak menggunakan bahasa kebangsaan sudah juga diwujudkan. Jadi bagaimana kita boleh membina bangsa Malaysia? Kita tengok bagaimana bangsa Indonesia dibentuk. Di Indonesia memanglah bangsa yang paling besar sekali ialah bangsa Melayu. Bangsa Melayu Indonesia. Tapi mereka dikenali sebagai bangsa Indonesia. Bukan bangsa Melayu. Disebut bangsa Indonesia. Tetapi memang majoritinya bangsa Melayu. Tapi mereka lebih kecil lah kaum lain. Tetapi kaum lain walaupun kecil, mereka menerima konsep kenegaraan bangsa Indonesia dengan menukar nama menjadi nama seperti orang Indonesia. Macam Rudy Hartono, itu orang Cina, pemain badminton. Tapi orang tak tahu dia orang Cina. Tapi dia mengenali dia sebagai bangsa Indonesia. So saya tengok, bila sampai hari kemerdekaan Indonesia, Hari Sumpah Pemuda Indonesia, bagaimana kita lihat semangat bangsa Indonesia ni berkobar-kobar. Bolehkah kita sampai seperti bangsa Indonesia bagi bangsa Malaysia? Saya rasa tidak mungkin. Kerana sistem pendidikan menjarakkan jauh lagi ke arah integrasi nasional. Dan mereka-mereka ini terus mempertahankan sistem pendidikan dua aliran ini. Dan saya tak nampak ianya akan boleh membantu ke arah membentuk bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia ni kita nak bina berteraskan apa? Kalau di Indonesia berteraskan bangsa Melayu Indonesia. Kerana majoriti di sana ialah bangsa Melayu. Begitu juga di Filipina. Negara-negara mana sekalipun. Di Malaysia ni orang kata negara majmuk. Kerana ada 30% bukan bumi putera. 70, hampir 70 ialah kaum bumi putera. Iaitu orang Melayu dan kaum bumi putera Sabah dan Sarawak. Oleh kerana kumpulan ini kumpulan majoriti, maka inilah dikirakan bangsa teras. Jadi kita kena ikut bangsa teras. Bangsa teraslah yang membentuk bangsa Malaysia. Tidak boleh golongan minoriti nak impose ke atas bangsa teras ataupun bangsa majoriti. Mana boleh. Sebab itu kita tengok dulu selepas peperangan dunia kedua, Second World War,
maka negara-negara di dunia waktu itu berpendapat wajar dibentuk bangsa-bangsa bersatu. Ia dikenali sebagai United Nations. So bila dia bentuk United Nations, dia wujud Majlis Keselamatan. They call it National Security Council. So dalam National Security Council, Majlis Keselamatan, ada beberapa negara yang kuat, terutamanya Amerika. Dia diberi hak veto. Kenapa dia diberi hak veto? Sebab dia kira dia tu kuasa besar. Dia tu kumpulan besar. So dalam bahasa Inggeris, there must be a strong group or a majority group yang untuk call the shot. Jadi sama dalam konteks negara kita. Jadi mesti ada satu kumpulan yang besar yang boleh menentukan hala tuju. Iaitu kaum yang terbesar, terutamanya kaum Bumiputera sebagai bangsa teras. Begitu juga dalam lain-lain perkara pun bangsa teras inilah yang menjadi tunjang kepada bangsa Malaysia. Jadi mereka boleh mengamalkan budaya mereka, mereka boleh mengamalkan agama mereka, tidak menjadi soal. Itu pun terjamin dalam perlembagaan. Tetapi jangan mendalui orang kata dasar-dasar kebangsaan, dasar-dasar nasional. Ini kita kena patuh. Kena kita daulatkan bersama. Maknanya kesetiaan kita kepada agung tak dibebelah bagi. You Melayu ke, you Cina ke, India. Mengamalkan prinsip rukun negara, semua sama. Lepas itu, Islam agama persekutuan. Kerana majoriti orang Islam kena hormat. Tak boleh nak samakan agama Islam dengan agama lain. Kerana dia agama persekutuan yang untuk negara Malaysia. Jadi begitu juga dalam aspek-aspek ekonomi, supaya dari segi keadilan sosial kenalah seimbang. Sekarang ni kita tengok 60%, 70% ekonomi negara dikuasai oleh golongan minoriti. Manakala golongan bangsa teras yang menjadi bangsa majoriti tak sampai pun 30% menguasai ekonomi. Jadi perbezaan-perbezaan seumpama inilah yang menyukarkan untuk kita membina bangsa Malaysia yang disebutkan tadi.